Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk etika dalam profesyen perguruan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nurul Idayu binti Roslan, Nur Fairuza Afiqah binti Ramli dan Nur Ain Najwa binti Muhammad Arifin. Etika dalam profesyen perguruan. Konsep etika. Etika adalah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Etika menggambarkan nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika adalah tingkah laku yang baik, mengandungi nilai-nilai murni dan boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dalam kumpulannya. Kod etika profesional. Kod etika profesional adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Konsep profesyen. Ia adalah suatu bidang pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas, bersikap jujur, rajin, bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Objektif etika Kementerian Pelajaran Malaysia adalah menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan bagi mempertimbangkan kualiti kerja, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi, memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Prinsip etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia harus difahami, dihayati dan dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip berikut. Niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikata dan berdisiplin dan beradab. Terdapat 7 nilai utama yang menjadi fokus etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, amanah. Amanah adalah sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Bagaimana amanah itu dapat dijelmakan? Contohnya ialah bersikap jujur dan setia kepada organisasi, menyiapkan tugas dalam masa yang ditetapkan dan tidak menggunakan waktu bekerja di pejabat untuk urusan peribadi. Penjawat awam juga harus berdisiplin dan menanamkan kepercayaan yang tinggi orang lain terhadapnya. Yang kedua, benar. Bercakap benar dan menepati janji. Penjawat awam mesti tidak berbohong atau mungkir janji kerana ini adalah satu amalan yang tidak wajar dan patut dielakkan. Yang ketiga, bijaksana. Penjawat awam harus menggunakan pemikiran bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan yang sesuai. Mereka juga harus mempunyai pemikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama. Yang keempat, bersyukur. Setiap individu, tidak kira pelajar, guru, pemimpin pendidikan mahupun penjawat awam harus mempunyai perasaan dan perlakuan menghargai pemberian yang diterima. Berpuas hati dengan anugerah dan pemberian yang diterima. Yang kelima, dedikasi. Amalan ini merujuk kepada sikap individu yang rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Misalnya bekerja dengan tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Yang keenam, ikhlas. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa menekankan nilai ikhlas. Dalam kata lain, ikhlas bermaksud berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran. Dan yang ketujuh adalah penyayang. Sekiranya penjawat awam memiliki sifat penyayang, hubungan kekeluargaan antara penjawat awam yang lain akan lebih akrab dan mencetuskan permufakatan yang terjalin kukuh. Interaksi yang sihat ini akan menguntungkan semua pihak kerana sifat-sifat kekitaan akan terjelma. Kod etika perguruan. Kod etika profesyen perguruan sama seperti profesyen yang lain seperti kejuruteraan, perubatan dan guaman. Bagi seorang guru, mereka perlu mematuhi kod etika ini demi menjaga imej, maruah, status, akhlak dan kepribadian seorang guru. Lebih-lebih lagi dalam konteks negara Malaysia, imej yang dipertontonkan oleh seorang guru perlu boleh diteladani oleh anak muridnya supaya imej dan maruah guru dapat dimartabatkan dan diletakkan di tempat yang tinggi. Terdapat 4 kod etika perguruan iaitu yang pertama, tanggungjawab terhadap murid, yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa, yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dan yang keempat, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesyen perguruan. Tanggungjawab terhadap murid. Guru seharusnya menjaga kebajikan dan keselamatan murid, adil tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi sosial, keturunan atau agama, merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai murid, membimbing atau mengajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran, menjadi role model kepada murid, memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas bagi kualiti pengajaran yang terbaik. Tanggungjawab terhadap ibu bapa.
menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka, mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga, menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa adalah sulit, memberikan maklumat demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana, mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa murid dan mengelakkan dari berkata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara ataupun yang bertentangan dengan rukun negara, memupuk sikap dan nilai, menghormati masyarakat setempat, menggalakkan kerjasama dan persefahaman, memberi sumbangan untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendiakawanan masyarakat, berpegang kepada tingkah laku yang sopan. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan, mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru, tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru, berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami, sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik dan profesion perguruan, akan menjadi ahli pertubuhan guru. Nilai-nilai perguruan. Profesionalisme pada dasarnya adalah dianggap sebagai nilai yang murni jika individu mengamalkan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi, tidak mementingkan diri atau memilih pekerjaan. Profesionalisme berkait rapat dengan mutu pendidikan dalam beberapa segi seperti sikap dan nilai guru dalam amalan pengajarannya. Misalnya, bagaimana seorang guru mempengaruhi sikap, nilai dan minat pelajarnya. Begitu juga dengan pendekatan dan strategi yang digunakan turut mempengaruhi tingkah laku, tahap penerimaan dan kefahaman pelajar. Kualiti pengajarannya juga berkait rapat dengan keberkesanan dalam menggunakan bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan secukupnya dan secara optimum. Isu-isu etika profesion perguruan. Mengikut Kamus Dewan 2007, isu merujuk kepada perkara pokok atau persoalan yang dibincangkan. Jika kita berbincang tentang isu etika guru, maka ia merujuk kepada apa sahaja persoalan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab guru yang berkaitan pula dengan peraturan, prinsip serta undang-undang yang perlu dipatuhi oleh guru. Jika guru melanggar etika, maka ada elemen undang-undang yang perlu diselesaikan. Ini menjadi satu tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia, AMNIA dan guru khasnya dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam mencapai matlamat misi Kementerian Pelajaran Malaysia. Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002. Kawalan tata tertib ini merupakan satu alat pengurusan yang penting bagi mewujudkan pentadbiran yang cekap dalam melaksanakan segala fungsi serta tanggungjawab ke arah pencapaian matlamat dan objektif sesebuah jabatan. Matlamat tata tertib adalah supaya pegawai awam melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab. Pegawai awam meletakkan kepentingan awam lebih daripada kepentingan diri sendiri. Pegawai awam menjaga imej perkhidmatan awam, menghukum pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Contoh isu-isu etika profesion perguruan antaranya adalah guru mencabul kehormatan murid atau gangguan seksual oleh guru terhadap murid, guru bergaduh dengan murid, guru mendera murid dan sebagainya. Peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib secara umum. Guru ialah penjawat awam yang perlu mematuhi etika penjawat awam. Tata kelakuan ataupun Code of Conduct bagi anggota perkhidmatan awam adalah seperti diperuntukkan di bawah Peraturan 4 Bab D Perintah Am. Antara peraturan tersebut adalah Peraturan 4-1 iaitu penjawat awam guru di antaranya ditegah membocorkan rahsia kerajaan, menentang dasar-dasar kerajaan dan lain-lain lagi. Dan yang kedua, Peraturan 4-2 tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi, menggunakan pengaruh untuk kepentingan diri, berkelakuan mencemarkan imej diri dan negara serta lain-lain lagi. Tata kelakuan yang ditegah sama sekali atau boleh dibuat dengan kebenaran. Peraturan 4-A gangguan seksual tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Peraturan 5 pekerjaan luar tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan berkaitan dengan kerja luar kecuali mendapat kebenaran ketua jabatan setelah mengenal pasti ia tidak mengganggu waktu bekerja. Peraturan 23 ketidakhadiran tanpa cuti. Ketidakhadiran tanpa cuti bermaksud seorang pegawai tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan di tempat sepatutnya beliau hadir untuk tugas rasmi. Tindakan tata tertib. Sebagai seorang penjawat awam, guru hendaklah mengetahui peruntukan peraturan-peraturan yang termaktub dan pelanggaran mana-mana peruntukan tersebut boleh menyebabkan tindakan tata tertib dikenakan.
Hukuman yang boleh dikenakan adalah bergantung kepada jenis pelanggaran tata kelakuan penjawat awam. Hukuman-hukuman tersebut ialah amaran, denda, buang kerja, turun pangkat, tangguh pergerakan gaji, lucut hak emolumen. Itu sahaja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Faruza Afika akan meneruskan pembentangan kita. Okey, apakah itu Standard Guru Malaysia SGM? Standard Guru Malaysia merupakan piawaian yang menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan guruan bagi membantu guru-guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Apakah pula latar belakang penggubalan Standard Guru Malaysia? Pertamanya adalah dengan memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama, di mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020. Yang keduanya adalah modal insan adalah harta yang boleh disuntik nilai tambahnya, dijinak dan nilai inteleknya serta diperbanyakkan modal budaya. Pembangunan insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti yang dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Pendidikan juga perlu membentuk modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah. Bagi menjamin guru yang dihasilkan berkualiti tinggi, 3 aspek diberi penekanan iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran semasa di kelas maupun semasa proses pembelajaran berlaku. Seterusnya, saya akan membentangkan rasional penggubalan Standard Guru Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai SGM. Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut. Pertamanya, guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dan berkesan. Yang keduanya pula ialah agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan pembelajaran serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan bermutu tinggi. Seterusnya, yang ketiga ialah Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justru itu adalah wajar standard guru yang diwujudkan. Yang keempat, Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard guru selaras dengan Malaysia Qualifications Framework yang menggariskan kriteria dan standard pendidikan tinggi. Seterusnya, kita akan belajar tentang tujuan Standard Guru Malaysia ini diadakan ataupun diwujudkan oleh KPM. Pertamanya adalah untuk mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amanat nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Yang keduanya pula ialah mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. Dan seterusnya, yang terakhir, Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambah baik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. Seterusnya pula ialah prinsip penggubalan Standard Guru Malaysia ataupun SGM. Yang pertama, penyataan standard dan keperluan jelas, tepat, relevan, praktikal, adil dan realistik.
Yang keduanya, standard dan keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penanda arasan. Yang ketiga pula ialah proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan. Saya akan lanjutkan lagi dengan Standard Guru Malaysia SGM 2.0. SGM 2.0 adalah dokumen rujukan berkaitan kompetensi yang perlu dicapai dan etika yang perlu dijiwai, diamalkan serta diperhatikan oleh guru di Malaysia. SGM 2.0 ini terdiri daripada dua komponen iaitu dimensi kompetensi dan etika keguruan. Dimensi kompetensi menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesionalisme untuk melaksanakan PDP dengan berkesan. Manakala etika keguruan merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di Malaysia bagi memastikan profesion keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat. Seterusnya di slide ini kita dapat lihat bahawa kerangka SGM 2.0 yang telah digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menerapkan jiwa pendidik yang bertanggungjawab terhadap murid, terhadap ibu bapa atau penjaga, masyarakat dan negara dan terhadap profesion perguruan itu sendiri, di mana pendidik haruslah mempunyai kualiti peribadi yang telus dengan mengamalkan peningkatan dan refleksikan diri, menjiwai amalan keguruan, mengamalkan gaya kepimpinan pendidik yang bersifat insaniah, menerima kepelbagaian budaya. Seterusnya, berorientasikan ilmu, mendalami dan meluaskan pengetahuan PDP, memahami falsafah dasar kurikulum dan trend pendidikan terkini, meningkatkan pengetahuan dari semasa ke semasa tentang trend dan perkembangan pendidikan terkini. Seterusnya, bahagian instructional pula memfokuskan perkembangan potensi murid, merancang PDP dengan bagus, melaksanakan PDP dengan segala upaya, melaksanakan pentaksiran pembelajaran. Seterusnya, daripada penglibatan komuniti pula, jiwa pendidik haruslah meraihkan kepelbagaian komuniti, melibatkan komuniti untuk membantu pembelajaran murid, membina jalinan dan jaringan dengan ibu bapa, penjaga serta komuniti luar untuk menyokong pembelajaran murid. Bagaimana hendak memanfaatkan SGM 2.0 ini? Okey, pertamanya oleh guru itu sendiri, mereka mendapat panduan untuk menjadi guru yang profesional dan diguna pakai untuk mengenal pasti kompetensi dan etika sedia ada, kompetensi dan etika yang boleh dibangunkan serta ruang penambahbaikan untuk merancang keperluan pembangunan profesionalisme guru. Seterusnya, guru pelatih panduan bagi mengenal pasti keperluan kompetensi dan etika dalam persediaan untuk melengkapkan diri sebelum memasuki profesion keguruan. Yang seterusnya pula, kebaikan daripada pengetua dan guru besar menjadi rujukan untuk mengenal pasti kompetensi guru di sekolah bagi merancang dan melaksanakan PPB agar guru sentiasa berkualiti tinggi ke arah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Pengurus pendidikan pula mendapat rujukan untuk mengenal pasti keperluan latihan oleh institusi dan pembekal latihan untuk memastikan guru diberi peluang menjalani PBB yang bersesuaian mengikut laluan kerjaya dan tempoh perkhidmatan. Selain itu, dokumen ini boleh dijadikan rujukan untuk penetapan kriteria dalam pemilihan dan pengambilan guru. Untuk agensi latihan dan keguruan awam dan swasta pula, rujukan SGM ini untuk merancang dan menambah baik strategi pembangunan profesionalisme dan peningkatan profesion keguruan. SGM 2.0 juga boleh dijadikan rujukan dalam penetapan syarat-syarat pemilihan dan pengambilan guru pelatih. Pembekal latihan dalam perkhidmatan pula menjadi rujukan kepada pembekal latihan dalam perkhidmatan bagi menetapkan fokus perancangan dan pelaksanaan latihan bersesuaian dengan keperluan laluan kerjaya dan PPB guru sepanjang tempoh perkhidmatan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan SGM berupaya memartabatkan profesionalisme keguruan di Malaysia.
Amalan nilai profesionalisme keguruan digubal berlandaskan budaya institusi pendidikan guru IPG, tata susila profesion keguruan, nilai murni dalam kurikulum sekolah, nilai utama dalam perkhidmatan awam, prinsip utama etika kerja KPM dan tonggak 12. Standard ini mempunyai 3 domain utama. Yang pertama ialah domain diri. Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut diperkembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan kepada profesion keguruan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Nilai-nilai yang difokuskan dalam domain ini ialah kepercayaan kepada Tuhan, amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar dan budi bahasa. Yang kedua ialah domain profesional. Domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional. Nilai-nilai yang ditekankan dalam domain ini ialah kecintaan terhadap profesion, berketerampilan, integriti, teladan dan mengamalkan kerja sepasukan. Domain yang terakhir ialah domain sosial. Guru berperanan sebagai ejen sosialisasi dan menjana modal insan dalam masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar. Pengetahuan dan kefahaman. Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif. Terdapat 5 bidang pengetahuan yang patut dikuasai oleh guru. Pertama, falsafah, matlamat dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kedua, falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran dan keperluan PDP bagi mata pelajaran yang diajarkan. Ketiga, strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Keempat, kaedah pentaksiran dan penilaian dan penyelidikan, tindakan untuk menambah baik amalan PDP. Kelima, potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu. Kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard ini memfokuskan kebolehan guru untuk membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran akademik dan kokurikulum. Kemahiran yang patut ada pada guru adalah seperti berikut. Yang pertama ialah kemahiran menyediakan perancangan PDP berdasarkan sukatan pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan, pengetahuan sedia ada serta jakaan pencapaian murid. Kedua ialah kemahiran melaksanakan PDP dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, belajar, teknologi maklumat dan komunikasi, pemudah cara dan kemahiran mentaksir serta menilai. Yang ketiga ialah kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan PDP bertujuan memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian murid. Yang keempat ialah kemahiran mengurus bilik darjah, melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Perincian keperluan latihan perguruan. Keperluan 1. Kelayakan masuk dan prosedur kemasukan program latihan perguruan. Ini adalah untuk memastikan permohonan yang layak sahaja ditawarkan mengikuti program latihan perguruan. Agensi dan institusi latihan perguruan patut mematuhi syarat dan prosedur berikut, iaitu mengiklankan permohonan, menapis semua permohonan dan memanggil calon yang layak untuk menduduki ujian kelayakan, memanggil calon guru yang melepasi ujian kelayakan pada tahap yang ditetapkan untuk menghadiri temu duga, melaksanakan sesi temu duga calon guru, membuat tawaran kepada calon guru yang berjaya, mendaftar calon guru berpandukan buku panduan pendaftaran serta menandatangani perjanjian latihan perguruan.
Keperluan 2, latihan pentaksiran dan penilaian. Bagi memenuhi keperluan latihan, pentaksiran dan penilaian latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan perkara berikut, iaitu kurikulum latihan, sumber manusia yang berkelayakan dan mencukupi, program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan dan pengalaman di sekolah, sumber pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan penilaian yang sedang berkuat kuasa. Keperluan 3, kolaborasi. Bagi meningkatkan lagi kualiti latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mewujudkan permuafakatan dengan pelbagai pihak seperti yang berikut: sekolah, institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform serta sukan dan permainan. Keperluan keempat ialah infrastruktur dan infrastruktur. Ini bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan. Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan prasarana dan sumber yang lengkap dan terkini seperti yang berikut, iaitu menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai dan mencukupi bagi memenuhi keperluan kurikulum dan kokurikulum, pengurusan dan pentadbiran serta kebajikan pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi, standard dan kos yang sedang berkuat kuasa. Menyediakan rangkaian infrastruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran. Keperluan 5, jaminan kualiti. Mekanisme jaminan kualiti merupakan aspek penting bagi memastikan latihan perguruan yang dilaksanakan kekal bermutu tinggi. Pemantauan, penilaian dan pelaporan perlu dibuat terhadap perkara-perkara berikut bagi menjamin kualiti latihan perguruan, iaitu pemastian jaminan kualiti terhadap standard dan pemastian jaminan kualiti terhadap keperluan. Kesimpulannya, standard guru Malaysia yang dilancarkan oleh pihak kerajaan perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar hasrat kerajaan untuk melahirkan guru yang berkualiti dapat dicapai. Pemilihan calon bakal guru juga haruslah dipilih secara menyeluruh. Mereka dipilih mestilah mengikut etika kerja KPM supaya dapat melahirkan guru yang profesional. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.